melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Faizal Naim bin Abu Hassan selaku pemberitahu utama pada kali ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang wajarkah PKP dilaksanakan semula. PKP membawa maksud Perintah Kawalan Pergerakan. PKP juga terdiri daripada 3 bahagian iaitu PKP, PKPB dan PKPP. PKPB membawa maksud Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan PKPP membawa maksud Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita akan ke segmen seterusnya bersama Muhammad Alif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Muhammad Firdaus Al-Anwar akan menerangkan mengenai sistem pembelajaran online sewaktu pandemik COVID-19. Terima kasih saudara Naim. Untuk ulasan lebih lanjut mengenai sistem pembelajaran online sewaktu pandemik COVID-19, saya akan serahkan kepada saudara Amin yang sedang berada di atas talian. Assalamualaikum saudara Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebelum kita ke agenda kita yang seterusnya, bolehkah saudara Amin memperkenalkan diri dahulu? Bismillah, saya Ahmad Amin bin Yahya. Saya berasal daripada Citra Kedah dan sekarang ni saya sedang belajar di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Okey, untuk soalan pertama, sistem belajar online ni adakah ia berkesan kepada saudara Amin sewaktu pandemik COVID-19? Okey, baik. Untuk menjawab soalan tersebut, memang kita tahu pembelajaran secara online ni adalah satu benda yang kita perlu hadapi lah. Jadinya sepanjang saya belajar secara online ni ada beberapa beberapa subjek yang berkesan melalui online seperti belajar secara fizikal, dan ada juga beberapa pelajaran yang kurang berkesan lah melalui online ni. Jadi perlu dilihat semulalah subjek-subjek dan cara-cara untuk pembelajaran, sama ada lecturer ataupun pelajar itu sendiri, untuk tengok sama ada bagaimanakah untuk kita memberikan pembelajaran tersebut untuk berkesan. Jadi sebab saya belajar secara online ni, bagi saya kita kena cari jalan lah untuk benda tu kita dapat dengan baik. Itu saja. Okey, untuk soalan kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh saudara Amin semasa mengarungi pelajaran online? Jadi bagi saya, cabaran saya lalui tidak banyaklah seperti orang lain. Mungkin ada yang ada masalah internet apa semua tu. Tapi bagi saya, masalah yang saya hadapi adalah suasana pembelajaran. Iaitu sebelum ni kita biasa dengan pembelajaran persekitaran yang ada rakan-rakan yang nak belajar juga dan sebagainya. Tapi apabila duduk di rumah ni, kita sedia maklum bahawa di rumah ni untuk tempat kita berehat, kita bekerja rumah. Jadi bila kita nak belajar dalam suasana yang bukan suasana persekitaran yang nak belajar, jadi dia agak struggle lah. Tapi benda itulah kita perlu hadapi dengan sebaiknya. Jadi kita cubalah wujudkan suasana yang baik. Pertama kali dalam sejarah sistem pendidikan negara, pengajaran dan pembelajaran berlangsung tanpa perlu guru bersemuka dengan anak didik selama lebih sebulan. Manakala ibu bapa perlu mengambil alih sebahagian peranan warga pendidik. Ikuti laporan Selvam Arjunan yang meninjau penyesuaian masyarakat aktiviti pendidikan secara dalam talian. Baru kami faham berat tugas cikgu. Itu antara luahan awal daripada ibu bapa sejak bermulanya e-pembelajaran. Manakan tidak, anak 2-3 pun sukar nak uruskan di rumah selama sebulan. Bayangkan guru mengawal sampai 40 pelajar dalam satu kelas sepanjang tahun. Di rumah ni, kita kena bahagi masa lah.
Masa main sikit, masa tengok TV sikit. Dia tak boleh, tak 24 jam kan. Sebab 24 jam dalam rumah ni, kita kena bahagi masa lah. Mak pak lah sibuk sikit. Nak kena ambil masa untuk anak, untuk kita. Bagi anak murid, mesej WhatsApp dan Telegram, bahkan bilik darjah online pun tak sama dengan peranan cikgu di bilik darjah. Ada juga yang dah rindu cikgu masing-masing. Saya prefer sekolah lah. Sebab kita boleh meet cikgu face to face. Kalau nak tanya, boleh tanya macam tu je. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusof bin Kamarul Zaman. Tajuk yang ingin saya bentangkan ialah wajarkah Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan semula? Okey, daripada isi yang saya ingin kemukakanlah, kerajaan perlu mencari inisiatif lain bagi membendung wabak penularan virus COVID-19, antaranya seperti memberikan suntikan vaksin kepada mereka yang mempunyai risiko yang tinggi untuk terkena jangkitan seperti kanak-kanak dan juga warga emas. Secara percuma suntikan ini diberikan. Okey, antara kebaikan vaksin ini ialah ia mampu mengurangkan atau memberhentikan penularan penyakit coronavirus ini ataupun yang dikenali dengan lebih famousnya COVID-19 dalam negara kita. Ia juga dapat mengurangkan kadar kematian yang terkena jangkitan COVID-19 ini. Seterusnya, ia juga dapat menguatkan antibodi kanak-kanak dan juga warga emas untuk melawan penyakit ini jika mereka ada risiko, sebab mereka ada risiko yang tinggi kan untuk terkena jangkitan ini. Jadi kita perlu mengutamakan mereka yang mempunyai risiko yang tinggi ini. Saya akan kongsikan bagaimana untuk mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Tapi sebelum itu, pastikan aplikasi MySejahtera anda telah dikemas kini. Yang pertamanya, buka aplikasi MySejahtera. Pergi ke menu utama dan tekan close. Yang kedua, klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baharu. Klik pada maklumat anda untuk langkah seterusnya. Pastikan butiran peribadi anda betul dan klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemas kini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Klik seterusnya untuk mengetahui adakah anda tergolong dalam fasa 1 vaksinasi. Klik di sini untuk menambah maklumat bagi pendaftaran. Jawab ke semua soalan yang telah diberikan dan klik hantar. Klik OK, pendaftaran anda pun telah dikemas kini. Itu saja dan tahniah, anda telah berjaya. Sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Penduduk di Terengganu khususnya warga emas dan pesakit kronik memohon penjelasan dan penerangan yang lebih terperinci berhubung kebaikan serta kesan suntikan vaksin COVID-19. Rata-rata penduduk yang ditemui Sarawak ini berkata penjelasan seperti itu perlu diperhebatkan agar rakyat dapat mengetahui dan memahaminya dengan lebih mendalam dan tepat. Mereka berpandangan penjelasan itu juga dapat merungkai segala kemusykilan berhubung suntikan vaksin itu khususnya mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Saya rasa memang perlulah sebabnya Kementerian Kesihatan kena beri penerangan yang detail lah pada rakyat. Sebabnya ada golongan yang mungkin antibody dia kuat boleh terima. Macam saya sendiri jenis ada penyakit 3 serangkai ni, mungkin kita tak tahu kesan sampingannya sebab kita makan ubat lain dah. Lepas tu bila cocok vaksin ni, kita tak tahu kesan sampingannya jangka pendek ke jangka panjang ke. Jadi perlunya bagi penjelasan yang detail apa kesan kebaikan dan keburukan jangka pendek dan jangka panjang. Memang itulah yang kita perlukan. Sebab kita ni orang kata dah seorang kampung ni tak tahu, orang kata vaksin lah. Apa kesanan dia pun kita tak tahu. Jadi benda tu memang kita perlu sangat-sangat penjelasan tu lah. Jadi kalau kira sekarang ni dengan ceritakan vaksin tu dah sampai dah.
Tapi bila masa pula kita orang kampung ni akan dipanggil, akan disuntik apa. Jadi sebelum buat suntik pang tu berlaku, maknanya kita perlulah penerangan apa kesan dia. Jelas mereka sebelum ini mereka hanya tahu apa yang disalurkan melalui media sosial, televisyen dan platform berita, namun tidak semua dapat memahaminya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusof bin Kamul Zaman. Saya daripada kelas DIA 6B. Nombor ID saya MDA 1906083. Saya bersama dengan seorang rakan saya iaitu Abel. Abel, awak bolehlah memperkenalkan sedikit tentang diri awak ya. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakhur Razi Muhammad Fauzi. Saya berasal daripada Shah Alam. Okey. Antara soalan-soalan yang ingin saya tanyakan lah, pada pendapat anda lah, Abel, wajarkah suntikan vaksin ini dilaksanakan secara percuma kepada warga emas dan juga kanak-kanak? Dan soalan kedua saya ialah, patutkah orang dewasa dan remaja-remaja memulakan perniagaan awal dan diberikan bantuan dana awal daripada kerajaan? Okey, silalah mengumumkan pujian anda ya. Okey. Berkaitan soalan pertama Yusuf tadi, pada pendapat anda wajarkah suntikan vaksin ini dilaksanakan secara percuma kepada warga emas dan kanak-kanak? Okey, bagi pendapat saya, suntikan vaksin secara percuma kepada warga emas dan kanak-kanak perlulah dilaksanakan kerana mereka dikategorikan sebagai golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit virus COVID-19. Penyakit ini dipandang serius oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itu berikutan soalan yang pertama Okey. Dan soalan kedua Encik Yusof ni, soalan kedua, patutkah orang dewasa dan remaja memulakan perniagaan awal dan diberikan bantuan dana awal daripada kerajaan? Okey. Pada pendapat saya lah, orang dewasa dan remaja-remaja yang memulakan perniagaan kecil amat bagus, dan jika diberikan bantuan dana awal daripada kerajaan dapat meningkatkan pendapatan seseorang dan mengurangkan beban mereka untuk mengeluarkan modal. Okay. Terima kasih. Nampaknya itulah sedikit pandangan daripada seorang rakan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Muhammad Aziz Iskandar bin Abdul Rahman. Saya akan mengulas isu tentang PKP telah menyejaskan daripada sektor pekerjaan, perniagaan dan lain-lain. Jadi apa yang saya dapat di sini, PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun lepas, iaitu bulan Mac, berikut tentang pandemik COVID-19. Jadi apa yang kita dapat tahu ataupun kita dapat lihat, bahawa PKP tersebut telah menghadkan pergerakan kita. Jadi apa yang kita dapat ulas tentang PKP ni, bahawa adakah wajarkah ia diteruskan ataupun tidak. Okay, bersama saya adalah Encik Afnan. Jadi Encik boleh perkenalkan diri Encik? Nama saya Tuan Afnan bin Abdul Wa'il. Saya menetap di sini dan sebagai seorang peniaga di kedai ni. Jadi Encik Afnan, Encik meniaga apa sebenarnya? Saya cuma buat bisnes kecil je, seperti macam jual minyak wangi dan mengedarkan minyak wangi kepada ejen-ejen tertentu yang mana berminat nak join saja. Jadi saya nak tanya pandangan Encik, bagaimana sales Encik daripada sebelum PKP dengan selepas PKP? Adakah memberi impak kepada PKP ni, memberi impak kepada perniagaan Encik? Seperti yang mana kita tahu, PKP pada tahun lepas memang memberi impak yang sangat besar kerana kita total lockdown. So macam semua orang tak boleh keluar rumah. So macam setiap seorang pun satu family je yang boleh keluar rumah. So memang akan menjejaskan lah, sebab bisnes saya ni lebih kepada ejen-ejen yang akan berniaga di, contohnya seperti pasar, seperti di mana-mana tempat. So PKP ni memang
memberi kesan yang sangat teruk lah pada bisnes saya. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada sini adalah PKP untuk seorang perniagaan ataupun seorang peniaga akan memberi impak yang besar dan akan menjejaskan perniagaan mereka. Jadi income daripada hari-hari jadi macam makin berkurang lah jika perniagaan tu tak ada kan. Betul. Pada awal PKP tu memang tak ada ikan langsung lah. Boleh cakap macam tu lah sebab memang total lockdown Oh, baik itulah. Jadi sekian saya daripada saya, Muhammad Aziz Iskandar bin Abdul Rahman, kembali ke Si Pentas. Jadi bersama saya Encik Nawal. Jadi Encik boleh dikenalkan diri Encik? Nama saya Muhammad bin Nobah bin Muhammad Yadi. Saya manager untuk Nawal Production. Okey, saya nak bertanyakan kepada Encik. Jadi Encik adalah seorang manager sebuah company kan? Jadi saya nak tanyalah macam mana sales Encik untuk company Encik dalam waktu PKP tahun lepas? Kalau dikirakan untuk tahun lepas, saya rasa dia obviously dia akan saya punya sale berkurang. Tapi sebab setiap tahun kami akan sasarkan kami punya target tau. So target kami last year patutnya supposed to be 1,000 for sale, and also dia punya untung kita orang akan dapat dalam 50%, so maybe dalam 50,000 something. So actually tahun lepas lah kita orang punya sale dia berkurang sebab SOP yang diperkenalkan terus daripada pihak kerajaan yang tak bagi kita keluar kan. Dia macam terus kami terpaksa work from home lah. So saya punya pekerja dia terpaksa adapt dengan situasi macam tu. So sale kami berkurang lah. Dia drop dalam 70% lah saya rasa macam tu. Alright, faham. Jadi soalan kedua saya, jadi untuk mengurangkan kerugian yang dihadapi company, jadi apa tindakan Encik buat? Adakah kebanyakan company telah memilih untuk membuang pekerja mereka? Jadi seberapa banyak pekerja yang telah Encik buang? Saya tak buang pekerja, tapi saya bagi mereka option sebab saya akan memberikan dorang potongan gaji lah. Tapi potongan gaji tu dia terlalu besar dalam 40%. So saya tanya mereka kalau mereka nak teruskan bekerja ataupun mereka nak dibuang kerja. So mereka kebanyakannya mereka nak dibuang kerja lah sebab tak apa kerja yang dia sangat berat. So mereka macam tak nak kerja ni tapi gaji tak berbaloi, betul tak? So dorang macam rela diri untuk menarik diri. So saya dropkan dorang. Oh begitu. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada apa yang Encik Nawal telah beritahu tadi, bahawa company juga amat terkesan dalam PKP ni yang dilaksanakan oleh kerajaan. Oleh itu kita akan bersama dengan Si Pentas. Secara amnya, PKP wajar dilaksanakan di negara kita kerana banyak lagi kes-kes yang telah meningkat dan baru-baru ini di Kelantan terlalu tinggi angka yang dijangkiti virus ini. Untuk keselamatan bersama, marilah kita menjaga SOP dan peraturan dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, dan sentiasa ingat pakai face mask dan gunakan hand sanitizer sebagai perlindungan awal untuk kita mencegah COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.